Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Selesa Safian, ini ringkas TVS. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Joritun Openg pada Selasa sekali lagi mengulangi pendiriannya mengenai pilihan raya negeri. Tegasnya tidak ada keperluan untuk negeri ini tergesa-gesa melaksanakan proses demokrasi itu, sebaliknya perlu mendapatkan nasihat pakar daripada Kementerian Kesihatan sebelum sesuatu keputusan diambil. Yang penting jelasnya Suruhanjaya Pilihan Raya dan Kementerian Kesihatan perlu bersedia sepenuhnya untuk memastikan prosedur di bawah norma baru dilaksanakan sebaiknya sebelum pilihan raya diumumkan. People lah. Kami dalam kerajaan just monitor lah what is best, you see, best solution. Because why should you rush? Because orang more important. I did mention that I have to get advice from expert, including Ministry of Health. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat bahagian Samarahan pada Selasa. Limpahan pembangunan dari kerajaan negeri di bahagian Samarahan bawa rezeki berterusan buat penduduk. Bilion ringgit diperuntukkan untuk memastikan projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan dan projek rakyat di kawasan tersebut berjalan lancar walaupun dalam tempoh pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Joritun Openg mendedahkan kesemua komponen pembangunan di Samarahan mengkhususkan pembangunan infrastruktur asas dan ekonomi rakyat. Ia menyentuh beberapa objektif antaranya infrastruktur jalan raya, pertanian dan infrastruktur asas seperti bekalan elektrik dan air bersih yang mencukupi menjelang 2023. Government officers, and we have given them, just like any other agency, 1.5 billion ringgit for them to implement. Now they have a total of 519 projects being implemented now. It involves what I call infrastructure, about 452 million. Then the most is the benteng, that is ban plus daripada Semerahan right up to Sebangan Bajung. And that one cost about 840 million. Now it's being implemented also. Then they have a special project to help the farmers, about 100 million, and that include our agro park we are going to establish. And this. Jelasnya dalam tempoh 3 tahun, landscape kehidupan sosioekonomi rakyat di Kota Samarahan akan berubah ke arah yang lebih positif. Menurut Abang Jo, ketika ini syarikat luar mula memberi kepercayaan kepada Sarawak sebagai rakan perniagaan yang pastinya beri impak besar kepada seluruh negeri. No, the share company, they have informed us to the meeting that they are moving Miri as their main office. In other words, their staff from KL will come over to Miri. The staff in KK, Sabah, also in Miri, and Miri become their regional operation. What's the reason, Dato'? What's the reason what they gave for moving to Miri? They don't give me the reason, but one thing is that we are more stable. Because mungkot ya kelak sidak Sabah siapi kelak. Jabatan Hutan Sarawak JHS kini memiliki pesawat khas yang dilengkapi sistem pemantauan hutan berdensiti tinggi bagi memantau hutan-hutan di negeri ini. Dengan teknologi cerapan hyperspectral, ia diyakini mampu mengesan aktiviti lanung balak serta menyelamatkan kawasan hutan daripada diceroboh. Austria itu akan diletakkan di bawah Unit Pengesanan Udara Negeri Sadu Jabatan Hutan Sarawak dan akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Joritun Openg di Miri pada Rabu. Teknologi hyperspectral kini digunakan secara meluas di seluruh dunia terutama dalam sektor pertanian. Malah sistem dan aplikasi yang dibangunkan oleh Sadu sebelum ini disifatkan sesuai untuk kegunaan di Sarawak yang mempunyai keadaan geografi yang berbeza. Ia membolehkan pencerapan imej dapat dilakukan dalam julat yang lebih panjang dan pelbagai dimensi termasuk secara gelombang inframerah. Bertemu kembali.
Sarawak terus mencatatkan peningkatan bagi kes baru positif COVID-19 di mana terdapat 21 kes baru dilaporkan pada Selasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan berkata 12 kes adalah dari daerah Kuching manakala Miri, Lawas dan Lundu masing-masing 3 kes. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 927 kes. Sementara itu, tiada kes COVID-19 yang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU. 66 PUI baru telah dilaporkan manakala 8 PUI lagi masih menunggu keputusan ujian makmal. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 111 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Lundu, Miri dan Limbang kekal berstatus kuning. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berpandangan ada keperluan untuk Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP diteliti semula, terutamanya bagi kawasan yang sedang menghadapi penularan semula wabak COVID-19, terutama di negeri-negeri seperti Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Kata Muhyiddin ketika sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN harian mengenai COVID-19 pada Selasa, beliau berbincang mengenai PKPP yang akan berakhir Disember ini sedangkan situasi semasa masih tidak berubah sehingga ada sesetengah kawasan terpaksa dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Beliau juga melahirkan rasa bimbang berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Johor yang bertukar daripada zon hijau kepada zon kuning atau merah walaupun tindakan dan pendekatan secara mitigasi dan intervensi telah dipertingkatkan. Menyentuh mengenai sidang Dewan Rakyat, Muhyiddin berkata ia berlangsung dalam keadaan norma baru dengan pelbagai prosedur operasi standard SOP diperkenalkan. Beliau turut percaya yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun dapat menggunakan kebijaksanaan beliau untuk menguruskan perkara itu. Hal berkaitan bekalan vaksin COVID-19 dan penipuan cyber adalah antara perkara bakal dibincangkan pada persidangan Dewan Rakyat yang memasuki hari ketiga hari ini. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat, isu tersebut terkandung dalam sesi soal-jawab lisan yang akan diajukan Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berhubung jaminan daripada aspek kecukupan pembekalan vaksin untuk COVID-19 yang dikatakan sedang dalam penentuan harga tempatan. Isu penipuan cyber pula dibangkitkan Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin yang meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menyatakan apakah inisiatif kementerian itu untuk memastikan rakyat selamat daripada penipuan cyber yang menggunakan aplikasi tidak sahih serta melalui panggilan telefon dengan pelbagai modus operandi bagi memperdayakan mangsa dalam mendapatkan data peribadi dan wang. Tumpuan juga dijangka terarah kepada pembentangan bacaan kali kedua Rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020, Rang Undang-Undang Racun Pindaan 2019 serta Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2020. Sesi mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-14 akan berlangsung selama 27 hari dengan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dijadual membentangkan Belanjawan 2021 pada Jumaat ini. Persidangan Dewan Rakyat berlangsung separuh hari minggu ini, Isnin hingga Khamis apabila ditangguh pada 1 tengah hari sebagai langkah berjaga-jaga berikutan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Baik, ini sedikit perkembangan sukan tempatan. Persatuan Bekas Pemain Bola Sepak Sarawak ESPA menggesa Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS, Datuk Posam Majais undur diri daripada terus menerajui badan induk itu. Perkara itu disuarakan mereka susulan tindakan Presiden FAS itu yang mengancam mahu menarik diri daripada bersaing dalam kancah Liga Malaysia 2021. Menurut pengerusi ESPA, Waili Abang, kenyataan POSA sebelum ini telah mengguris perasaan dan membimbangkan banyak pihak kerana ia akan memberi kesan besar kepada aktiviti sukan bola sepak negeri. Malah, ia akan melumpuhkan bakat-bakat baharu. Saya beranggapan daripada kita keluar daripada FAM, Liga FAM dan mematikan minat dan sokongan kerajaan negeri dan pemain-pemain di Sarawak. Saya selaku Presiden bekas pemain mencadangkan agar Datuk Posam untuk mengundurkan diri daripada kita mematikan semua kegiatan bola sepak. Bagus Presiden kita keluar dan diganti dengan
ahli-ahli baru. Tambah Wiley, FAS harus mengambil iktibar dengan apa yang berlaku pada kelab gegasi Eropah Barcelona dalam mencorak sebuah pentadbiran yang telus. Beri peluang kepada bakat-bakat yang ada, orang-orang yang boleh memimpin dan mencorak pentadbiran dan bola sepak di negeri Sarawak. Ikutlah iktibar Presiden pasukan Barcelona di mana selepas pasukan mereka mengalami kekalahan demi kekalahan, akhirnya beliau mengundurkan diri. Ikutlah iktibar tersebut. Supaya kita sayang kepada bola sepak. Saya lahir dalam arena bola sepak. Daripada tahun sebelum mula membesar sampai sekarang ni masih lagi berminat untuk memperjuangkan mutu bola sepak di negeri Sarawak. Sementara itu, jurulatih berpengalaman era kegemilangan Ngap Sayut Awang Mahyan Awang Muhammad berkata, sekiranya POSA sudah tidak mampu untuk mengemudi Persatuan Bola Sepak Sarawak, serah jawatan tersebut kepada individu yang berkelayakan. Jadi tu hal POSA aja. Enggaknya kita mendesak POSA. Nah, supaya jikanya si tak mampu, si dapat lagi mengendalikan tim yang kini tu yang diharap-harap kita dapat mengembalikan nostalgia ataupun mengembalikan kebangkitannya. Terima kasihlah jika orang ada dapat ya. Tapi POSA harus consider adakah nya patut lagi beradakan di sia ataupun isi nyampunlah tahu ini kita fikirnya yang rasa. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesertaan anda bersama kami. Saya Salasia Safian. Salam hormat dan jumpa lagi.